Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa man salaka bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, Kau tunjukkanlah kepada kami yang benar dan kurniakanlah kepada kami kemampuan untuk mengikuti yang benar itu. Kau tunjukkanlah juga kepada kami yang batil dan kurniakanlah kepada kami keupayaan untuk meninggalkan yang batil itu. Ya Allah, Kau jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mendengar kata-kata-Mu lalu mengikutinya dengan cara yang paling baik sekali. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan salat berjamaah itu Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus kuatkan hati kita, jadikan kita istiqamah dalam mengejar kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hati kita ini berada di hujung jari Allah. Itu mengikut hadis pada zahirnya. Maknanya bila-bila masa saja ia boleh berubah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila kita mengikuti petunjuk yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang itu sudah sampai kepada peringkat dikasihi oleh Allah, maka Allah yang maha pengasih kepada hamba-Nya itu, Ia tidak akan membiarkan hamba yang seperti ini rugi dalam kehidupannya. Kerana itu Ia akan sentiasa menggerakkan hatinya untuk sentiasa berada dalam majlis-majlis ilmu seperti ini, dalam mengejar kebaikan-kebaikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan. Apa saja kebaikan, bukan saja seperti ibadat solat, ya, puasa dan sebagainya. Apa saja kebaikan, Allah Ta'ala akan mudahkan hati kita ni, tak berat nak tolong orang. Kadang-kadang kita bila terasa menyesal pula kerana tak dapat menolong. Umpamanya katakan ni sebagai contoh, ya, kita kat highway ni ada sebelah kanan, kan larinya paling luar, paling pelan 110 kan. Itu paling pelan tu, ya. Kadang-kadang 150 kat situ kan, begitu. Tiba-tiba ada kat sebelah kiri tu ada orang minta tolong. Allah terasa, ya Allah, tak boleh aku nak tolong. Terasa tak menyesal? Bila terasa tak menyesal seperti itu, tandanya baiklah tu. Allah Ta'ala lahirkan kita ni, ya Allah, ruginya aku, kenapa lagi sangat dalam. Subhanallah, ya, sebab bila lubur raya memang dah tak boleh dah. Kita nak jalan 60-70 lubur raya ni, ya, payah sikit kan. Bila begitu kita terasa, ya Allah. Bila ada perasaan macam itu, maknanya petanda baiklah itu. Sebab orang-orang yang seperti ini, dia akan terasa kerugian bila tidak melakukan sebarang kebaikan. Siapa yang menggerakkan hati demikian itu? Allah, kan? Bagaimana Allah beri pada dia? Sebab dia sudah meletakkan dirinya orang yang dikasihi oleh Allah. Kita ada baiknya kalau kita lihat satu hadis qudsi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu
Ini satu potong ya, sebab hadisnya agak panjang sikit. Kita ambil yang poin ini saja. Sentiasalah hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunat, sehingga aku akan kasih kepada dia. Dan bila Allah Ta'ala kasih, yang katakan tadi, Allah tak akan biarkan hamba seperti ini. Banyak orang untung dari segi kebendaan, untung ya, berniaga untung, apa untungnya, untung sungguh, beruntung dia, walaupun bukan bukit beruntung, sentiasa untung. Tapi ada kalanya orang seperti ini lupa bahagian-bahagian yang dia boleh dapat nanti melalui amalan-amalannya sebagai bekalan di akhirat. Sebab hati manusia ni kalau buat-buat tak jadi para jamaah, tak boleh ya. Dia kalau buat-buat sekejap je, masa tu je buat. Lepas tu dia tak ada apa, tak ada istiqamah kata orang ya. Dia tak konsisten, dia tak dapat bertahan sebab dia buat-buat. Dia tak sungguh bergantung kepada Allah. Bila sungguh bergantung kepada Allah, akan Allah Ta'ala lihat. Ini kalau kita kaitkan pula dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang panjang sedikit juga, dan dimulakan dengan nasihat baginda kepada seorang sahabat, mengatakan, ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak, kau jagalah agama Allah, Allah akan jaga. Jaga agama ni banyak pengertiannya. Bermula dengan kita jaga kewajipan-kewajipan yang utama, solat, puasa dan sebagainya. Jaga juga dalam apa? Dalam masalah kekeluargaan. Jaga agama Allah, ikut agama maknanya. Kena ikut agama. Nak jaga keluarga, ikut agama. Nak jaga masyarakat, kena ikut agama. Nak jaga negara, kena ikut agama. Itu makna jaga agama Allah. Bila jaga agama Allah, Allah akan jaga semuanya. Kadang-kadang terfikir juga kita ni, kenapa sekarang ni ribut sana, ribut sini, banjir yang tak sangka-sangka berlaku sekarang ni kan? Kita tak perasan kan? Ya? Seperti Allah memberikan peringatan kepada kita, kamu kurang jaga agama Allah. Banyak lagi perkara yang diperintah oleh Allah, kamu tak laksanakan. Ini nak memberi keinsafan kepada kita, sedar bahawa Allah bukan saja-saja buat benda ini. Bukan saja-saja ya. Allah Ta'ala bila buat ni ada tujuannya, terutama sekali kepada orang yang mengaku dirinya beriman. Allah nak berikan peringatan kepadanya supaya apa? Kembali kepada Allah. Surah Sajadah cukup jelas Allah Ta'ala mengatakan, وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami pasti akan merasakan, mengenakan kepada mereka azab yang dekat, yakni dunia, sebelum azab yang besar di akhirat. Kenapa Allah Ta'ala lakukan ini? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau kembali kepada Allah, kembali dengan sedar. Allah Ta'ala lakukan ini mesti nak mengingatkan kita supaya melaksanakan segala tuntutan Allah SWT. Jadi insya-Allah para jamaah, mudah-mudahanlah kita sentiasa dikurniakan oleh Allah Ta'ala setelah solat berjamaah dapat pahala. Sekarang ini lebih kurang 45 minit. Rugi kalau kita tak duduk. Rugi kan? Rugi kalau duduk kat rumah saja-saja, rugi sungguh. Padahal ada bahagian yang kita boleh dapat pahala itu. Rugi. Kalau tak ada apa-apa, tak ada masalah kan? Tak ada kuliah ke, tak ada. Rugi para jamaah. Saya perhatikan surau pun makin cantik ni. Cuma bimbang cantik surau tak penuh orang. Itu yang kita bimbang. Nasib baik menara kita tak macam yang di negara Arab tu. Paling tinggi kan menara di dunia tu. Dahsyat kan? Cuba tengok kat dalam tu, berapa orang ada kat dalam masjid. La ilaha illallah. Ini kita kena fikirkanlah, kita muhasabah. Ya.
Bukan nak suruh macam zaman Rasulullah SAW yang tak ada atap, tak ada apa kan. Mana ada masjid dulu ada atap, ada apa semua. Tapi orangnya macam mana? Itu ke? Kenalah ada bumbung, ada itu dan sebagainya. Tapi rugi kita kalau sekiranya hanya tinggal cantik saja surau, masjid. Berapa banyak sekarang masjid yang cantik-cantik, tapi tak ramai jemaahnya. Majlis ilmunya pun begitulah, ya. Kalau 6-7 orang ni, 6-7 orang ni je lah. Ya. Takkan kata dia punya lah. Awak tak dapat, kita tak dapat. Kalau kita sediakan siapa yang ada hadir majlis ilmu ni, cakap seorang RM50. Saya rasa tak seorang RM50. Subhanallah. Ini pada jemaah perlu kita muhasabahlah diri kita, ya. Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita, dia beri peringatan kepada kita. Cuma kalau kita mengatakan ini biasalah, semula jadi alam macam ini lah, ada hujan, ada ribut dan sebagainya. Jangan melihat begitu. Kita kena melihat keadaan-keadaan yang kita tak sangka tiba-tiba boleh menjadi begini. Artinya ada satu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, malam ini kita akan berpindah ke surah Al-Fil, ya. Surah Al-Fil yang begitu dikenali dengan tentera bergajah, ya. Tapi malam ini insya-Allah, oleh kerana buku yang asas yang saya gunakan iaitu At-Tafsir At-Tarbawi, dia menggunakan menyalin ataupun menukil mukaddimahnya daripada kitab Fi Zilalil Quran yang disusun oleh Syekh Qutb rahimahullah. Jadi insya-Allah malam ini kita akan cuba melihat mukaddimah ini sebelum kita melihat tafsirnya daripada ayat pertama hingga ayat ke-5. Sebelum itu kita lihatlah ayat-ayatnya terlebih dahulu dan terjemahannya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah engkau lihat bagaimana Tuhan bertindak terhadap tentera-tentera bergajah? Tidakkah ia jadikan rancangan jahat mereka berakhir dengan kegagalan? Dan Allah telah melepaskan ke atas mereka burung-burung yang terbang berpasuk-pasukan, sambil melontar ke atas mereka batu-batu yang pecah. Lalu Allah menjadikan mereka binasa seperti daun-daun yang dimakan. Itulah terjemahan ayat-ayat dan terjemahan dari surah Al-Fil ini. Jadi rasanya kita telah ramai maklum tentang cerita tentera bergajah ini. Tapi kita nak melihat apa yang dicatatkan di sini tentang surah ini mengikut apa yang dinyatakan oleh Syekh Qutb rahimahullah. Surah ini menunjukkan kepada suatu peristiwa yang amat masyhur dalam kehidupan penduduk semenanjung tanah Arab yang berlaku sebelum kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini merupakan satu bukti yang besar bagaimana Allah menjaga dan memelihara tempat yang suci itu, yaitu tempat yang dipilihnya sebagai pusat cahaya agama yang terakhir, sebagai tempat pertumbuhan akidah yang baru, dan sebagai titik tolak agama itu memulakan pergerakan sucinya
untuk memburu jahiliyah di merata pelosok bumi dan menegakkan hidayah, kebenaran dan kebaikan. Jadi pertama sekali kita nak lihat di sini, surah ini menceritakan peristiwa di zaman Rasulullah belum ada lagi. Peristiwa itu, peristiwa tentera bergajah. Sebab Rasulullah SAW dilahirkan di tahun gajah, kan begitu. Maknanya ketika tahun itu tahun gajah namanya, yaitu ketika Abraha dengan tenteranya datang nak meruntuhkan Ka'bah. Yang kita nak lihat para jamaah ialah, inilah dia kehebatan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Allah menceritakan semua peristiwa yang pernah berlaku di zaman sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Bermula dengan siapa? Dengan Nabi Adam AS. Cerita dalam Al-Quran. Begitulah seterusnya Nabi-Nabi yang lain dengan kaumnya masing-masing. Dan sampai kepada zaman Rasulullah SAW, baginda berhadapan dengan kaumnya masing-masing, termasuk keluarganya sendiri, Abu Lahab yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Sehinggalah cerita-cerita yang akan berlaku nanti pada hari kemudian, yaitu bila kiamat, apa yang akan berlaku, peristiwa kiamat itu bagaimana, kemudian manusia ini akan bagaimana setelah kematiannya nanti, bagaimana mereka akan dikembalikan kepada Tuhannya dan menerima balasan masing-masing. Semuanya itu diceritakan dalam Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pakai logik akal, macam mana Muhammad boleh cerita ni Ashabul Fil ni, sedangkan tahun itu dia dilahirkan? Kerana itu Allah Ta'ala mengatakan bahawa Quran ini adalah kitab yang benar, bukanlah sebagaimana yang dituduh oleh mereka sebagai apa? Asatirul awwalin. Asatirul awwalin maknanya dongeng orang-orang dahulu. Memang mereka akan, sebagian mereka menuduh demikian kerana didapati cerita-cerita yang ada di dalamnya ada kalanya tak masuk di akal. Memang tak masuk di akal lah. Banyak kalau kita perhatikan kan, cerita apa? Ikan yang tak keluar pada hari lain selain daripada hari Sabtu. Nah, boleh ke ikan ni berpakan ni hari Sabtu je keluar, lain hari Sabtu tak keluar? Tak masuk akal kan? Tapi Al-Quran menceritakan begitu. Dan memang benarlah cerita itu. Mereka tak nafikan cerita-cerita itu. Itu sebagai contoh, ya. Dan begitulah cerita-cerita lain. Malah ada cerita tu yang mereka filmkan pula. Seperti cerita apa? Cerita kapal bahasa Nabi Nuh. Sekarang ini ada dengar cerita yang dia orang nak selewengkan, ya. Iaitu apa, tajuknya kalau salah saya belum cek lagi, ya. Iaitu namanya Dracula tu, ya. Tetapi diselewengkan cerita Nabi Musa katanya. Saya belum cek lagi, ada orang yang tahu. Yang penting mereka bila buat cerita itu, maknanya mengiyakanlah cerita itu. Cuma diselewengkan, itu masalah yang kedua. Tapi nak mengesahkan cerita itu memang ada. Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad SAW berapa punya jauh, ya. Nabi SAW sendiri kalau ikut dengan tahun kelahiran Nabi Isa 570 Masihi, jauh 570. Kita sekarang ni rata-rata umur 70. Adalah satu dua orang kata kira ni kadang-kadang yang 100 lebih, kan begitu. Subhanallah. Ini para jamaah nak mengajak kita supaya meletakkan keyakinan benar-benar bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua ialah kita lihat bagaimana Allah menceritakan dalam surah ini niat yang telah ditanamkan dalam hati Abraha dan tenteranya untuk menyerang tempat yang disucikan oleh Allah.
Sedangkan tempat ini sebenarnya sebelum itu telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail supaya membina Kaabah. Jadi oleh kerana tempat itu merupakan tempat yang suci, yang diperintah oleh Allah Ta'ala supaya dijaga dengan baik, maka kalau ada niat-niat yang tidak baik, Allah tak akan mengizinkan perkara itu berlaku. Allah tak akan izinkan. Baik, itu sedikit yang pertama ya. Iaitu tentang apa? Tentang peristiwa ini merupakan titik tolak untuk menghapuskan segala ajaran-ajaran jahiliyah. Jahiliyah ni dengan bahasa mudahnya segala ajaran yang bertentangan ataupun bercanggah dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kesimpulan dari berbagai-bagai riwayat yang mengisahkan peristiwa itu ialah seorang Gubernur Habsyah bagi negeri Yaman, yaitu semasa negeri itu tunduk kepada pemerintahan Habsyah setelah diusir pemerintahan Parsi yang berkuasa di sana. Nama Gubernur itu ialah Abraha. Ini negeri Habsyah lah ya. Beliau, yakni Abraha, telah membina gereja di Yaman atas nama yang diberi ialah Maharaja Habsyah ya. Gereja itu dihiasi dengan segala macam hiasan dan peralatan yang amat indah dan menarik, dengan tujuan untuk mengalihkan tumpuan orang-orang Arab ke Baitul Haram di Mekah ke gereja itu. Beliau melihat bagaimana penduduk negeri Yaman sendiri yang diperintah oleh beliau turut tertarik kepada Baitul Haram, sama seperti kaum-kaum Arab yang lain di kawasan tengah dan utara semenanjung Arab itu. Beliau telah menulis surat kepada Seri Maharaja Habsyah menerangkan niat dan tujuan itu ya. Jadi ceritanya ada seorang gubernur bernama Abraha. Beliau bertujuan nak datang ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Okey. Di samping itu, beliau sendiri telah membina sebuah gereja di Yaman. Dan gereja itu dapat dibina dengan lebih indah lagi, dihiasi dengan perhiasan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya orang-orang Arab yang ada di Mekah itu sendiri tak pergi ke Masjidil Haram ataupun tak pergi ke Kaabah itu sendiri. Kerana perlu kita faham ya, bahawa bukan kita saja yang tawaf tau. Sebelum kita ni mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, orang Arab jahiliyah pun bertawaf juga. Tapi mereka bertawaf cara mereka. Perempuan lagi bercampur dengan tidak berpakaian. Itu yang dilakukan oleh mereka di zaman jahiliyah. Dan mereka lakukan di sebelah malam saja. Maknanya mereka menghormati Kaabah itu sendiri, tapi dengan cara mereka. Jadi oleh kerana orang-orang Arab di masa itu yang ada di semenanjung tanah Arab ya, menghormati Kaabah itu, dan juga sebahagian daripada orang-orang di Yaman sendiri tertarik pergi ke sana, maka Abraha membina sebuah gereja yang cantik. Supaya apa? Supaya orang-orang tak pergi ke Kaabah itu dan beralih ke gereja itu. Bila ini tak berjaya, timbul ya perasaan dia untuk meruntuhkan Kaabah, dan dia memutus surat kepada Seri Maharaja Habsyah menerangkan niat dan tujuannya. Tetapi kaum-kaum Arab tidak berganjak dari rumah suci mereka, iaitu di Kaabah. Mereka beranggapan bahawa mereka adalah dari zuriat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang membina rumah suci itu. Inilah alasan kebanggaan mereka mengikut cara mereka yang suka berbangga-bangga dengan keturunan. Pada hemat mereka,
kepercayaan keagamaan yang ada pada mereka walaupun dalam keadaan keruntuhan adalah lebih baik daripada kepercayaan keagamaan kaum ahli kitab yang ada di sekeliling mereka. Mereka melihat kepercayaan kaum-kaum ahli kitab juga dilanda kucar-kacir dan keruntuhan. Yang disebut ahli kitab ialah dari kalangan pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa AS. Kenapa disebut ahli kitab? Sebab mereka ini sebelum diubah ajaran-ajaran Taurat dan Injil, ya. Sebab mereka itu adalah pengikut kepada Nabi Musa. Nabi Musa Allah Ta'ala telah turunkan kitab bernama Taurat, kan begitu. Nabi Isa diturunkan kitab namanya Injil, ya. Jadi mereka ini adalah ahli kitab. Tapi orang-orang Arab jahiliyah ini menganggap bahawa mereka itu lebih baik lagi daripada ahli kitab itu. Kerana apa? Kerana mereka mengatakan bahawa ahli kitab pun dah menyeleweng juga, katanya. Memang betul Allah Ta'ala sebutkan bahawa orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka telah mengubah sebahagian daripada kitab yang mereka terima daripada Nabi masing-masing. Jadi bila mereka melihat ini, kata kita lebih mulia daripada mereka. Dan cara mereka memuliakan ialah dengan menjaga Kaabah itu. Sebab apa? Sebab mereka mendakwa mereka adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang betul lah, itu asalnya begitu, kan? Nabi Muhammad SAW pun begitu juga daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Jadi ini yang dilakukan oleh orang-orang Arab di keliling Kaabah itu, ya. Ketika inilah Abraham membuat keputusan tegas untuk meruntuhkan Kaabah supaya orang-orang Arab tidak lagi tertumpu kepadanya, ke Kaabah itu sendiri. Tengok, ya, sikap orang Arab dia Arab jahiliyah tu, ya, tak menyembah Allah, tapi dia punya apa? Fanatik dia tu. Tengok. Ini orang Arab jahiliyah ni, dia punya fanatik begitu. Bila kita faham apa makna fanatik? Fanatik ni ikut apa tu istilah, ialah sikap yang mempertahankan sesuatu pihak ataupun golongan walaupun berada dalam keadaan batil, walaupun salah. Itu fanatik, ya. Kalau berpegang kepada yang benar, dengan cara yang kuat dan tegas, itu bukan fanatik. Itu namanya i'tisam. I'tisam. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita disuruh berpegang teguh. Itu berpegang teguh itu bukan fanatik, ya. Fanatik ni ialah bila mempertahankan suatu pandangan walaupun salah, dipertahankan juga. Tak kira lah yang dipertahankan itu kaumnya, keluarganya, bangsanya, tak kira. Yang penting ialah mempertahankan kebatilan. Tapi kalau mempertahankan kebenaran, itu bukan fanatik itu, ya. Jadi itu yang kita kena faham. Inilah sikap yang berlaku kepada orang-orang Arab jahiliyah waktu itu. Mereka berbangga dengan apa? Dengan dia sebagai mereka itu keturunan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan mereka melakukan cara mereka walaupun salah, walaupun mereka dah syirik kepada Allah Ta'ala, tapi mereka tetap berbangga dengan apa? Dengan keturunan mereka daripada Nabi Ibrahim AS. Jadi bila mereka ini, ya, walaupun begitu kita perhatikannya, sikap fanatik itu menyebabkan mereka ni tidak beralih kepada apa? Kepada tarikan yang telah dibuat oleh Abraha. Apa yang dibuat oleh Abraha? Membina gereja yang cukup cantik. Tujuannya untuk mengalihkan mereka ke Yaman, tapi tak berkesan. Jadi bila begini berlaku, apa yang dilakukan oleh Abraha? Ketika inilah Abraha membuat keputusan tegas untuk meruntuhkan Kaabah supaya orang-orang Arab tidak lagi tertumpu kepadanya, yakni ke Kaabah. Beliau telah memimpin satu angkatan tentera yang ramai yang disertai dengan gajah-gajah. Angkatan itu didahului oleh seekor gajah yang terkenal di sisi mereka. Kemudian berita angkatan ini dan tujuannya telah didengar oleh kaum-kaum Arab dan mereka merasa sedih atas tujuan Abraha yang mahu meruntuhkan rumah Kaabah mereka. Kerana itu tampillah seorang pembesar dari kaum bangsawan dan raja-raja Yaman yang menentang angkatan gajah. Nama pembesar itu ialah Zu Nafar. Itu nama pembesar, ya.
Zunafar. Ni bila kita lihat dia, tengok kenapa orang-orang Arab masa itu tidak ada kekuatan nak berhadapan dengan tentera gajah yang dipimpin oleh Abraha. Tak ada kekuatan. Sebab itu mereka hanya bersedih. Dengan apa? Dengan niat Abraha dan tentera-tenteranya untuk datang menyerang Kaabah itu sendiri. Jadi ada seorang daripada pembesar dari kaum bangsawan dan raja-raja Yaman yang menentang angkatan Abraha. Nama pembesar itu ialah Zunafar. Ia telah menyeru kaumnya dan kaum-kaum Arab yang lain supaya bangkit memerangi Abraha untuk mempertahankan rumah Kaabah. Seruannya telah mendapat sambutan mereka. Lalu ia pun memerangi Abraha, tetapi ia kalah dan jadi tawanan Abraha. Siapa tadi? Zunafar. Dia seorang bangsawan berpengaruh. Dia seru ataupun mengajak orang-orang Arab supaya jangan biarkan Kaabah itu, supaya dipertahankan Kaabah itu. Tapi mereka tak mampu berhadapan dengan kekuatan Abraha. Nufail ibn Habib al-Khash'ami juga tampil memimpin dua kabilah Arab bersama dengan kaum Arab yang ramai untuk menentang angkatan Abraha itu. Tetapi Abraha telah berjaya mengalahkan mereka dan menawan Nufail. Pada akhirnya Nufail bersetuju untuk menjadi pemandu jalan Abraha dalam perjalanannya ke negeri Arab itu. Itu bagaimana kita lihat ya, kekuatan tentera Abraha ini, sehingga kumpulan tadi ataupun angkatan yang dipimpin oleh Zunafar telah tewas dan telah menjadi tawanan Zunafar itu kepada tentera Abraha. Begitu juga dengan Nufail. Apabila angkatan Abraha lalu di Taif, suatu tempat namanya Taif, beberapa orang dari suku Saqif datang menemui Abraha dan berkata kepadanya bahawa rumah suci yang dimaksudkannya itu bukan terletak di tempat mereka, tetapi di negeri Mekah. Jadi bila pergi Mekah, bila sampai Taif tu, tentera Abraha, orang Taif sangka, ini dia kata ni kita nak diserang ni. Tak, ya. Mereka pun beritahu bahawa Kaabah itu bukanlah di tempat mereka, iaitu di Taif, ya, tetapi di Mekah. Tujuan mereka berkata begitu ialah supaya Abraha tidak mengganggu rumah suci mereka yang dibina untuk berhala Al-Lata. Ada satu berhala namanya Lata. Mereka bina kat situ satu tempat untuk memuja dan mengagung-agungkan Lata. Lata ni nama patung, ya. Lata, Unsa, Manata, itu semua nama patung. Mereka juga telah menghantar seorang pemandu bersama Abraha untuk menunjukkan rumah Kaabah itu. Bagi tahu. Setelah tiba di Maghmas yang terletak di antara Taif dan Mekah, Abraha menghantar salah seorang panglimanya hingga ke Mekah. Abraha tak pergi dulu. Dia hantar dia punya panglima ke Mekah, ya. Para jamaah kita nak tengok, ya, berapa hari dia orang. Kalau sekarang bolehlah, ya, kereta dan sebagainya. Dulu pakai unta. Ini gajah pula ni. Kalau unta katanya boleh tahan lagi, ya. Kalau gajah ni tak ada, ya. Panglima itu telah merampas dan membawa balik kepada beliau binatang-binatang ternakan kaum Quraisy dan lain-lainnya yang ada di Tihama. Tihama itu nama tempat, termasuk 200 ekor unta kepunyaan Abdul Muttalib bin Hashim. Abraha tak pergi, dia hantar dia punya panglima, dan mereka ni pergi ke sana, dirampas ni, ya, apa-apa harta mereka dan juga binatang-binatang yang ada yang dimiliki oleh orang-orang Arab di Mekah itu, orang Quraisy di Mekah, termasuk 200 ekor unta. La ilaha illallah. Banyaknya 200 kan. Dan kalau 1, 2 tu berapa harganya agaknya, ya? Baik. Beliau pada masa itu ialah menjadi pembesar dan ketua kaum Quraisy. Siapa dia? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini memang disegani. Beliau ni adalah ketua kepada orang-orang Arab Quraisy. Oleh kerana itu, suku-suku Quraisy
Kinanah dan Huzail dan penduduk-penduduk di tanah haram telah berazam untuk melawan angkatan Abraha, tetapi kemudian mereka membatalkan cadangan itu setelah sedar bahawa mereka tidak berupaya untuk melawan angkatan Abraha. Tadi kita dah tengok kan, 2 angkatan sudah tewas, ya. Sekarang sebelum masuk ke Mekah, ya, Abraha hantar dia penyambang 5, rampas harta mereka, termasuklah 200 ekor unta kepunyaan Abu Talib. Jadi mula-mula nak lawan juga, tengok-tengok tak boleh nampaknya, ya. Daripada lawan, tak usah lawan lah, lagi selamat, ya. Kemudian Abraham menghantar utusannya ke Mekah untuk menemui ketua negeri itu, yakni Mekah, dan menyampaikan perutusan bahawa kedatangan angkatan Gubernur Abraha bukan untuk memerangi penduduk negeri Mekah, tetapi hanya untuk merobohkan rumah Kaabah saja. Itu dia tujuannya. Bukan nak perang kan, tapi nak meruntuhkan Kaabah. Kenapa? Sebab tadilah tu, ya. Dia tak mahu orang-orang ini membesar-besarkan Kaabah itu. Dan setelah beliau sendiri telah membina gereja di Yaman. Andainya mereka tidak menentang, maka ia tidak lagi perlu menumpahkan darah mereka. Dan andainya ketua negeri Mekah itu tidak mau berperang, maka hendaklah dia dibawa menghadap Gubernur, iaitu Abraha sendirilah. Kalau tak mau perang, ketua itu kena berjumpa dengan Abraha. Apabila utusan Abraha menerangkan tujuan kedatangan kepada Abdul Muttalib, kerana Abdul Muttalib itu sebagai ketua Quraisy itu disegani, ia pun berkata, "Demi Allah, kami tidak mahu memeranginya. Kami tidak punya kekuatan untuk berperang. Kaabah ini ialah rumah Allah dan rumah kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Oleh itu, jika Allah mempertahankan rumah ini, maka itu memang rumahnya dan tanah haramnya. Dan jika Allah membiarkannya untuk diroboh Abraha, maka kami tidak punya kekuatan untuk mempertahankannya." Lalu utusan itu keluar bersama Abdul Muttalib untuk menemui Abraha. Bahasa mudahnya, ya, kami dah tak mampu nak lawan kamu, kami tak nak berperang lah. Jangan lupa, ini rumah di Kaabah ini, rumah Allah ni. Ya, Allah yang telah perintahkan Nabi Ibrahim dulu dan Nabi Ismail supaya membina rumah ini. Jadi kami tak nak berperang dengan kamu, ya. Ini Kaabah ini ada yang nak meliharanya tadi. Kalau sekiranya dia Allah Ta'ala yang bina, maka Allah yang akan peliharanya. Kalau kamu nak berperang juga kepada kami, dengan kami tidak mampu untuk melakukannya, ya. Baik. Mengikut Ibnu Ishaq ni seorang ahli yang kuat dalam kitab tarikhnya, ya, Ibnu Ishaq, Abdul Muttalib itu adalah seorang yang sangat tampan, cantik dan hebat. Oleh itu, sebaik saja Abraham melihatnya, ia terus menyambutnya dengan penuh hormat. Siapa? Abraham. Kok dia tampan, kan begitu. Dan dia juga adalah ketua kepada kaum Quraisy yang disegani, ya. Tetapi oleh kerana beliau tidak suka dilihat oleh orang-orang Habsyah, ia duduk bersama Abdul Muttalib di atas singgasananya. Maka beliau turun dari singgasananya, lalu duduk di atas hamparan dan mempersilakan Abdul Muttalib duduk di sampingnya. Tengok, kalau dipersilakan Abdul Muttalib naik ke istana, ini satu penghormatan. Baik, dia turun berjumpa dengan Abdul Muttalib dan duduk di atas hamparan bersama dengan Abdul Muttalib, ya. Kemudian berkata kepada jurubahasanya, "Awak tanya dia apakah maksud kedatangannya." Abdul Muttalib beritahu dia, suruh beritahu Abraha ni apa tujuan kedatangannya. Abraha, ya, yang minta jurubahasa dia, terjemahnya, untuk tanya kepada Abdul Muttalib ni apa tujuannya. Kan tadi disuruh supaya Abdul Muttalib ni sebagai ketua kaum Quraisy jumpa dengan Abraha. Jadi Abdul Muttalib pun menjawabnya, "Maksud kedatangan saya ialah untuk meminta Tuan Gubernur memulangkan kembali 200 ekor unta yang telah dirampas olehnya." Dia datang ni nak minta semula 200 ekor unta.
Cuba tengok ya. Abraha dah beritahu tujuan dia datang ke Mekah ialah untuk meruntuhkan Kaabah. Maknanya dia nak nak berunding perkara besar ni. Perkara apa? Perkara kepercayaan yang ada pada orang-orang Arab jahiliyah. Tapi bila Abdul Muttalib datang jumpa dengan Abraha, dia beritahu, saya datang ni cuma nak minta balik 200 ekor unta. Lah. Jadi perkara kecil kan ni kau nak minjam dengan aku, datang nak jumpa aku, sedangkan aku datang nak runtuhkan Kaabah. Maknanya perkara besar. Ya, sebab ia adalah kepercayaan orang-orang Arab Quraisy menghormati Kaabah itu. Dia datang nak runtuhkan, besar ni, patut benda serius, patut berperang dan sebagainya. Tapi dia datang berjumpa cuma nak minta 200 ekor unta balikkan kan. Apabila jurubahasa itu menyampaikan jawaban Abdul Muttalib kepada beliau, iaitu kepada Abraha, beliau pun berkata kepada jurubahasanya, iaitu Abraha berkata kepada jurubahasanya, katakan kepadanya, kepada Abdul Muttalib, ya, beta mulanya amat memandang tinggi kepada awak apabila beta melihat awak. Kan tampan dia kan, tampan, ya. Kemudian sekarang beta memandang rendah kepada awak apabila awak menyatakan maksud kedatangan awak untuk menghadap beta. Iaitu apa dia? Dia datang nak minta balik 200 ekor unta. Adakah wajar awak datang menghadap beta kerana hendak berunding dengan beta untuk meminta balik 200 ekor unta kepunyaan awak yang dirampas oleh beta itu, dan awak langsung tidak mau berunding dengan beta tentang nasib rumah Kaabah yang menjadi pegangan agama awak dan agama nenek moyang awak, sedangkan maksud kedatangan beta ialah untuk merobohkannya. Itu yang dikatakan tadi. Padanya aku datang susah-susah nak runtuhkan Kaabah yang menjadi pegangan engkau, benda besar ni. Tiba-tiba kau jumpa aku kata nak minta balik 200 ekor unta. Jawab Abdul Muttalib, apa dia kata? Saya ini hanya tuan punya unta-unta itu sahaja. Sebab itu minta semula. Sedangkan rumah Kaabah itu ada tuan punyanya yang akan mempertahankannya, iaitu Allah. Para jamaah, kalau kita lihat di sini, sedangkan waktu itu Rasulullah SAW dilahirkan masa itu. Tapi tengok Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada kita, Abdul Muttalib datuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam belum lagi menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Sebab Nabi baru lahir. Tapi kenapa begitu dia punya sikap? Maknanya ada kepercayaan, mana-mana tempat yang telah Allah Ta'ala muliakan, dialah yang akan jaga nanti. Maknanya pengajaran dari kita sini, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, jangan dimusuhi. Itu bahasa ringkasnya. Jangan dimusuhi. Ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis qudsi, ya, mengingatkan kepada orang ini yang benar-benar bernama wali Allah, ya, wali Allah yang benar-benar, jangan dimusuhi. Allah Ta'ala akan bertindak. Jadi bila kita faham wali Allah, kalau bahasa orang kita ni, bila disebut wali Allah ni, ini pandangan umum, ya. Sedangkan pengertian wali Allah itu cukup jelas dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kalau kita dulu, bila wali Allah ni, bila orang yang biasanya dia serbannya besar, janggutnya agak panjang, tasbihnya pun besar-besar, bila begitu dan sebagainya, itu biasanya orang kita menganggap wali Allah, ya. Wali Allah ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah tidak ada perasaan bimbang kepada mereka, dan mereka itu tidak rasa takut, ya, dan tidak berasa duka cita. Mereka ini adalah allazina amanu. Mereka adalah orang yang benar-benar beriman, wa kanu yattaqun,
dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bahasanya mudah, tapi pengertiannya cukup besar. Bila katakan beriman, cuba perhatikan rukun iman yang 6 itu pertama sekali. Bagaimana dia memenuhi tuntutan-tuntutan keimanan itu. Bukan sekadar menyebut aku beriman kepada Allah hingga akhir, beriman kepada qada dan qadar. Bukan setakat menyebut, tapi tuntutan keimanan itu yang perlu diberi perhatian. Kalau dia beriman kepada Allah, apa buktinya dia beriman kepada Allah? Kalau dia beriman kepada malaikat, apa buktinya dia beriman kepada malaikat? Ini yang masih ramai di kalangan masyarakat kita tak beri perhatian kepada ini. Ya? Sebab itu kadang-kadang terkeliru pengertian wali. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi memberikan amaran, siapa yang memenuhi man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-wali aku isytihad perang dengan orang itu. Nah, kan? Jadi orang yang dikatakan wali Allah ini beriman kepada Allah secara individu, dia melaksanakan hukum Allah, bukan saja yang wajib-wajib saja, sehingga yang sunat-sunat pun dijaganya. Cuma kita ni biasanya bila wali Allah dia ada dia punya apa? Ada dia punya tanda. Tanda. Kalau dia boleh berjalan di atas air, walilah tu. Ya. Kalau dia tengok orang pun brum itu, walilah tu. Al-Junaid pada saya, ya, salah seorang yang ahli tasawuf yang terkenal, dia mengatakan, kalau kamu melihat ada orang boleh berjalan di atas air ataupun boleh terbang di udara, yang cepat terpedaya dengan keadaan itu, sebelum kamu memastikan sejauh mana pegangannya kepada ajaran Allah. Ini kalau kita belajar tentang perkara luar biasa, kan? Dalam bab akidah ada perkara-perkara yang disebut sebagai khawariqul adat. Khawariqul adat ni perkara yang luar biasa. Pertama, perkara luar biasa ialah mukjizat. Ini untuk para rasul. Ada perkara luar biasa yang berlaku kepada pendusta seperti Musailamatul Kazzab. Itu disebut ihanah. Pertama mukjizat, yang kedua ihanah, Musailamatul Kazzab. Yang ketiga ialah istidraj, seperti yang berlaku kepada Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Ya, apa jadinya kepada Tuhan itu? Tenggelamkan Firaun, kan? Nah, tapi istidraj mana dia? Mana istidraj? Allah membiarkan dulu. Nah, bukan serta-merta bila dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi, bukan serta-merta masa itu Allah Ta'ala menghukum dia. Allah bagi juga, ya, berapa ruang, berapa peringatan-peringatan melalui Nabi Musa AS dan sebagainya. Tapi dia kekal juga dengan sikapnya itu. Akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan. Ada Tuhan boleh tenggelam. Nah, itu namanya istidraj, ya. Kemudian ada satu lagi bernama disebut sebagai al-karamah. Karamah ini perkara luar biasa yang berlaku kepada orang-orang yang soleh. Itu namanya karamah. Karamah ini luar biasa lah. Bagaimana kita dengar cerita berbagai-bagai, ya. Tapi kata Al-Junaid, kalau kamu nampak ada orang boleh berjalan di atas air ataupun terbang di atas udara, jangan cepat terpedaya sebelum kamu pastikan tentang pegangannya terhadap agama. Kalau dia memang orang yang baik, orang yang saleh, yang taat kepada Allah Ta'ala, maka itu namanya karamah. Kalau tidak, kemungkinan apa? Sihir pula. Sihir pula ialah suatu yang luar biasa yang boleh diusahakan dengan cara-cara yang tertentu. Macam-macamlah sihir itu, kan? Kalau kita lihat yang berlaku di zaman Nabi Musa AS, tukang sihir Firaun. Allah sendiri ceritakan dalam Al-Quran, tali dan tongkat-tongkat mereka itu tidak berubah menjadi ular, tetapi kelihatan saja seperti ular. Kenapa? Kerana orang yang melihatnya sudah disihir. Nabi Musa pun sendiri melihatnya.
Nabi Musa sendiri, sehingga Nabi Musa rasa takut kan bila nampak itu. Yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, ya, kelihatan pada pandangan Musa tongkat-tongkat itu seperti ulayan hidup. Qulna la takhaf, kata Allah Ta'ala, kau jangan takut, innaka antal a'la, engkau sebenarnya yang di atas. Maknanya itu maknanya apa? Maknanya mereka telah memukau Nabi Musa AS sehingga kelihatan sebagai ular. Tengok tu, itu namanya sihir. Dan sihir ini banyaklah jenisnya. Kalau zaman kita ni sihir ni pukau banyak, ya. Pasal apa zaman kita zaman nak cari duit, kan? Zaman pukau lah. Pukau tidur tak bangun, kan? Tengok-tengok lu macam silap. Itu sihir tu, ya. Adalah caranya, katanya kena makan dulu dan sebagainya, itu sekarang. Tak tahu. Ini lubang lain. Itu ada yang sihir, tengok kan? Macam tak masuk akal kan? Dia tak tahu tu. Ada, ada. Mana? Kat ATM ada. Mari, boleh ikut kan? Ada, memang dah kenal lah tu. Ada macam sihir juga. Jadi itu kalau kita lihat, ya, itu namanya sihir. Perbuatan yang luar biasa. Luar biasa lah. Kena buka, luar biasa kan? Mana ada orang bodoh-bodoh bagi dia punya ATM masuk pergi mesin, keluarkan duit bagi bodoh-bodoh gitu. Tak masuk akal kan? Tapi berlaku benda itu sihir. Perkara luar biasa. Jadi kerana itu, bila kita memahami ini, jelas bagi kita bahawa orang yang disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah orang yang berlaku perkara luar biasa kepadanya, dan itu bukan diusahakan oleh manusia, tapi ialah pemberian Allah Ta'ala. Dan orang yang seperti ini sebenarnya nak mengaku wali pun dia takut, ya. Wali dalam istilah lah, ya. Dalam pengertian wali itu ialah orang yang beriman benar-benar kepada Allah dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terlanjur sedikit dalam melakukan kesalahan, dia akan cepat istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang macam ini. Sebab hatinya itu sentiasa nak jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang seperti ini yang dalam kehidupan dia tak bimbang apa pun, ya, tak bimbang apa yang dia bimbangkan. Sebab yang adakan segala-galanya ialah Allah. Yang adakan rezeki Allah. Rezeki banyak, ya, mati juga, bukan tak mati. Jangan jadi golongan yang wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia sangka hartanya boleh kekalkan dia hidup di dunia. Tak ada. Sebab itu orang seperti ini dia tak bimbang dengan kehidupan. Naiklah inflasi macam mana pun dia tak bimbang. Hanyalah orang-orang yang macam ini, dia tak bimbang. Sebab yang dia tahu, yang menyediakan rezeki ialah Allah. Menjadi kewajipan dia mencari rezeki, itu kerja dia. Sebab itu dia tak akan risau, tidak akan bimbang. Naik macam mana pun dia tak bimbang, ya. Dan dia pun akan bersedia memikirkan kalau Allah Ta'ala mahu, segala ini boleh diranapkan oleh Allah Ta'ala. Boleh Allah Ta'ala cabut bila-bila masa. Cuba kita ambil peristiwa yang dulu berlaku di Aceh, kan. Berapa lama dia orang mengumpulkan bangunan dan sebagainya, ya, di Tokyo, di Jepun hari itu, kan, dengan tsunami. Sekali mata Allah Ta'ala buat. Nah, jadi orang beriman akan sentiasa membuat perhitungan. Bila berlaku saja perkara-perkara yang luar biasa seperti ini, dia muhasabah. Apa isyarat Allah Ta'ala, kan, terhadap manusia sekarang ini? Tidak lain yang saya sebutkan tadi, surah As-Sajdah umpamanya. Kurang diperhatian pengertiannya oleh sebahagian kita. Bagus memberikan perhatian dari sini, amal ibadat baguslah, itu bukan salah itu, ya. Memang digalakkan bagi umat sajadah dengan insan, kan begitu, disunatkan, kan. Tapi kita kadang-kadang lupa tentang pengertian-pengertian yang ada di dalamnya. Di antaranya yang saya sebut tadi, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum
yarji'un. Pasti kami akan rasakan mereka azab yang dekat, yakni azab di dunia ini sebelum azab di akhirat. Kenapa Allah Ta'ala rasakan? Kenapa Allah Ta'ala timpakan? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau kembali kepada Allah. Kembali dalam pengertian apa? Bukan kembali mati berjumpa Allah, itu bukan. Itu akhirat nanti kemudian. Ini kembali kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala ingatkan ni? Kepada manusia, sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai negara. Apa yang telah buat? Ingat Allah ke tak ingat Allah? Hukum Allah dia letak kat depan ke letak kat belakang? Dia tak buka Al-Quran, nak melaksanakan hukum, dia tak letak Al-Quran, dia tengok bukan manusia, ya? Sehingga kita dengar suara yang cukup menakutkan kita. Kalau kita perhatikannya, ya Allah, takutnya. Dia kata, saya tak percaya dengan hukum hudud ini, kata dia. Dia last dia punya YouTube tu, ya? Saya lebih percaya dengan satu undang-undang yang dibuat oleh manusia, kata sekarang ini. La ilaha illallah. Ya? Ini macam mana? Tahulah, ada ke nak ambil tindakan macam ni, ya? Jadi itu yang kita perhatikan. Bukan kedua saja, kita dalam rumah tangga sendiri pun, macam mana kita telah mengatur keluarga kita mengikut yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ataupun Nabi SAW dalam hadis. Buka pandangan Mak Saleh dia yang dibaca buku, rujukan dia. Sedangkan Quran ada, hadis ada. Jadi ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Sajadah kita baca, malah sebagian orang ya, dia menganggap seperti sudah wajib. Kalau tak baca Sajadah aja hari Jumaat pagi itu kan, mereka menganggap macam tak sah sembahyang itu, macam tak sah, ya. Kenapa tak baca Sajadah ni pagi ni? Kan Jumaat, kata. Kalau KL ni jangan bacalah surah Sajadah, ya, sebab hari Jumaat bukan cuti, ya. Kalau baca surah Sajadah, mesti baca surah Sajadah, bukan sebahagian surah Sajadah. Sebagian orang tu dia bagian sebahagian. Rekat pertama dia baca surah Sajadah separuh, kemudian rekat kedua sambung separuh. Apa hal cerita Al-Insan pula? Sedang Nabi sebut surah Sajadah dan Insan. Maknanya rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua surah Al-Insan, baru lengkap betul. Bukan salah. Saya tak kata salah, ya. Sebab kadang-kadang orang nak mula marah. Saya nak kata salah. Saya kata tak salah. Itu sebahagian daripada Al-Quran yang masih lagi memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa saja yang mudah daripada Al-Quran. Kalau kamu nak baca dalam solat umpamanya kan, itu tak ada masalah lagi. Tapi kalau kita nak betul-betul kata baca surah Sajadah dan surah Al-Insan, kena komplit lah, baru betul mengikut apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita di KL, kita kena fikir ni orang kat belakang kita ni, dia lepas Assalamualaikum aja, Astagfirullah, dia akan pergi. Sebab apa? Takut jam kan. Baca surah Sajadah, kemudian surah Al-Insan, minggu depan tak ada lah dia kat situ. Tak boleh. Kita kena, ini namanya fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' ni memahami realiti. Nampak kan? Jangan syok sendiri. Minggu depan satu makinlah. Jadi ini yang para jamaah yang kita nak lihat, ya, bahawa apa? Bahawa Abdul Muttalib, walaupun kita lihat, ya, belum lagi diutusnya Rasulullah SAW, bahkan pada tahun itu adalah tahun kelahiran baginda, Abdul Muttalib mempunyai kepercayaan apabila Kaabah itu dibina oleh Allah melalui perintahnya kepada Ibrahim dan Ismail, maka artinya Allah yang akan jaga Kaabah. Sebab itu Abdul Muttalib kata, aku tuan unta, kata dia. Aku nak minta aku punya unta. Itu Kaabah tuannya Allah. Allah yang jaga nanti. Masya Allah, para jamaah, bila kita ambil pengajaran daripada sini, kita
kena perhatikan ya. Jangan sembarangan kepada orang-orang yang laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bentuk individu ataupun sebagainya. Jangan sembarangan ya. Sebab kalau dia termasuk golongan yang dikasihi oleh Allah, yang disebut sebagai wali Allah itu, Allah Ta'ala istihar perang dengan orang itu. Perang Allah kepada manusia ini bukan pakai senjata. Dia akan menjadikan orang itu dalam keadaan tak akan tenang, tak akan aman, tak akan tenteram hatinya, sekalipun dia mempunyai kedudukan yang baik, sekalipun dia mempunyai harta yang banyak, Allah tak akan berikan ketenteraman kepada orang itu. Ini akan berlaku kepada mereka yang cuba menghalang kesucian ataupun ketinggian agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila mendengar kata-kata itu, apa kata Abraha? Kita sambung sedikit ya. Ia tidak akan dapat menahan saya, kata dia. Oh, sombong dia ya. Bila kata Abdul Muttalib, Kaabah itu ada tuannya, dia akan jaga dan dia akan mempertahankannya, iaitu Allah. Abraha menjawab, ia tidak akan dapat menahan saya, iaitu tuan punya Kaabah, iaitu Allah Ta'ala. Jawab Abdul Muttalib, Tuan bebas berbuat apa yang Tuan suka. Lalu Abraha pun memulangkan kembali unta-untanya ya. Abdul Muttalib pulang mendapatkan kaum Quraisy dan menceritakan kepada mereka apa yang telah berlaku. Ia menyuruh mereka keluar meninggalkan kota Mekah dan berlindung di celah-celah bukit. Kemudian beliau menuju ke Kaabah dan memegang gelang pintunya. Beliau berdiri bersama sekumpulan orang Quraisy, berdoa kepada Allah dan memohon pertolongannya ya. Itu mukadimah ya, sebagai mukadimah daripada cerita cerita Abraha dan tenteranya yang berniat untuk meruntuhkan Kaabah ya. InsyaAllah di kuliah akan datang kita akan sambung lagi mukadimah ini, supaya kita nanti nampak bila membaca surah Al-Fil ini dari awal ke akhir sudah ternampak dalam gambaran kita bagaimana ya cerita di sebalik tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang mempunyai niat untuk meruntuhkan tempat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran yang boleh kita ambil di sini dalam mukadimah ini ialah jangan ada niat jahat kepada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan ada niat yang tidak baik kepada suatu usaha untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kalau kita sebagai nak meninggikan syiar Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Abdul Muttalib waktu itu belum lagi Rasulullah SAW diutuskan, bahkan di tahun itulah Nabi SAW dilahirkan. Tapi ada kepercayaan kepada Abdul Muttalib bahawa Kaabah itu adalah rumah Allah, maka Allah lah yang akan menjaganya. Mudah-mudahanlah ya, dengan sedikit ya mukadimah ini, dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita dari kalangan hamba-Nya yang sentiasa ingin menambahkan ilmu-ilmu yang berhubung dengan Islam terutama sekali. Para jamaah, jangan rugikan masa yang Allah Ta'ala berikan. 45 minit ataupun 1 jam daripada tadi, rugi kalau kita tak menghadirkan diri kita. Melainkan kalau ada urusan-urusan yang tak dapat dielakkan, cubalah berusaha sebolehnya. Kalau sekiranya boleh dielakkan 45 minit satu hari, satu minggu dah berapa banyak kita rugi umpamanya. Apa kita nak bawa nanti? Duit tak ada, tak laku ya. ATM card lagi tak laku. Akan ditanya nanti, an umrihi fima abna. Kata Nabi SAW, 4 perkara akan ditanya. Salah satu di antaranya tentang usianya dihabiskan ke mana. Allahu Akbar. Nak
kena jawab para jamaah. Boleh kita nak berdalil-dalil? Tak ada. Ini marilah sama-sama sentiasa kita duduk muhasabah diri kita. Surau dekat, tak jauh, ya, jalan kaki saja. Kalau susah nak jalan, pakai payung, bukan susah pun, ya. Orang nak tengok bola sepak jauh-jauh, nak motor tu pakai jaket, kena hujan kuyup pun sampai juga. Ini cuma nak jalan kaki pun payah juga ke? Ya. Padahal tengok bola bukan ada pahala pun. Duduk kat sini insya-Allah. Ya. Jadi kita sentiasa muhasabah diri. Dan jadikanlah diri kita memenuhi tuntutan Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan olehmu, duhai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Mari kita sama-sama sentiasa merasakan aku adalah orang yang masih memerlukan kepada ilmu dan ingin menambahkan ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang bertambah itu, maka akan bertambahlah bukan saja ibadat kita, mutu ibadat kita pun akan meningkat insya-Allah. Ya, kita akan sentiasa merasakan tak sempurna solat kita kalau kita tidak laksanakan pada waktunya, kalau kita tidak laksanakan dengan cara yang paling baik sekali. Memang benar kita akan mengakui Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita akan merasakan para jemaah betapa kita ini menganiaya diri kita sendiri. Kalau tidak kerana keampunan dan rahmat Allah Ta'ala, kita akan menjadi orang yang rugi memang dulu. Macam sekarang masa, tengok Allah dah bagi masa, kita sia-siakan. Tak zalamna anfusana. Ya. Ada pakaian Allah Ta'ala suruh pakai yang baik bila sembahyang umpamanya. Dan kenapa bila pakaian nak jumpa orang yang bagus-bagus, yang nak jumpa Allah, dia boleh jawab, kan sah sembahyang saya ustaz, kain atas Ustaz kan nasah kata dia. Aku kira majlis pengantin apakah kain macam itu? Tengok Allah. Terasa tak kita zalim dengan diri kita? Terasa tak malu kita dengan Allah? Sedangkan dia yang bagi. Ini bila kita sikit-sikit memerhatikan ini akan terasa insya-Allah. Ya. Tapi kalau tak nak dengar, memang confirm tak tahu lah. Ya, bila tak pernah dengar perkataan itu, dia tak tahu apa maknanya. Semalam saya di surah Mawaddah di Shah Alam Section 7, ya. Ada seorang budak, saya menahan lah, ingat dia pandai. Pokoknya budak-budak sekarang kalau dia memang sudah tahu, ya. Saya tanya, adik tahu tak apa itu Trojan? Tak tahu. Maknanya tak pernah dengan Trojan, tak tahu apa itu Trojan. Yang dengar Trojan pun ialah pembasuh kain. Itu Trojan. Padahal dalam komputer Trojan itu adalah virus, kan begitu kan? Tuan-tuan, kalau tak dengar, tak tahu, dengar pun boleh keliru. Apalagi tak dengar, payahlah nak faham. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita dengar Al-Quran. Jangan nak dengar bila musabaqah saja. Pengertian Al-Quran itu yang penting sebenarnya. Itu tanda Allah kasih kepada kita. Kan Quran itu sebagai hudan linnas, kan? Petunjuk kepada manusia. Sesat manusia kalau tidak berpandukan kepada Al-Quran. Confirm. Ini dipesan oleh Rasulullah SAW. Apa dia? Aku tinggalkan kamu dua perkara, selama kamu berpegang kepadanya, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan hadis. Itu kan? Nah, di mana kita percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul kita? Lainlah kalau sekiranya dia percaya bahawa Rasul orang Melayu, Rasul dia. Ataupun Ahmad Qadi Mirza Ghulam Ahmad Qadiani sebagai Rasul juga. Sebab dia mengaku dia ada kitab yang lain daripada Al-Quran, dia ada kitab sendiri. Ataupun sebagai orang Syiah yang mengatakan Quran ini bukan Quran kita. Quran kita ialah Quran Fatimah yang dicatat oleh Sayyidina Ali. Itu golongan Syiah. Jadi kalau itu yang ada pada itu pegangan mereka. Tapi sekarang kalau kita mengaku sebagai pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, Qurannya inilah dia, yaitu 30 juzuk, 114
surah bermula Fatihah hingga An-Nas. Belum kita ni diminta menghafal ni, payah kita ya. Payah macam kita ni nampak kan? Walaupun kita lihat sekarang ada yang cukup ajaib ya, luar biasa Allah Taala tunjukkan ya. Saya dapat satu YouTube seorang pemuda daripada Jordan ya, namanya Hussein. Dia punya hafal luar biasa. Sebelum ini seorang pemuda daripada Mesir ya. Dia punya itu pun dah luar biasa. Dia orang yang disebut kurang upaya ya. Okey itu ya. Dia ni buta, tapi cara dia punya hafal macam mana? Bila yang yang nak uji ni, dia kata saya nak buka ya, muka surat sekian, saya baca daripada ayat pertama di sebelah kanan, berhenti di satu ayat. Okey. Kita tu kalau tengok tu memang boleh lah kan. Cuba sambung ayat itu, boleh, itu dah boleh tahan lah. Dia kata cuba kau bagi tahu perkataan akhir ayat yang seterusnya kan. Perkataan akhir ayat seterusnya. Bukan senang kan? Kalau kita suruh wa yamna'unal ma'un, sambung surah apa? Umpamanya kan? Ini perkataan akhir ayat pertama sekian, perkataan akhir ayat kedua, bukan suruh sambung ayat. Kalau sambung ayat masih boleh tahan lagi kan? Sambung ayat yang ketiga, perkataan akhir apa dia? Ujung ayat dalam satu muka, perkataan akhir apa dia? Kemudian sambung sebelah kiri, apa perkataan yang mula-mula? Allah. Tengok Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita, pada jamaah ya. Kita rasa memang tak boleh nak apa macam tu. Dah, kalau nak dengar tak boleh ke? Ini cuba jawab. Nak dengar boleh ke tak boleh? Semuanya boleh kan? Yang tak nak dengar pasal apa? Jawab saja. Kan? Allah. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya sampai kepada peringkat apa ni masih ada je ni, itu dah berat lah tu. Dia bukan kata aku tak suka Quran. Tazkirah tu ialah inna hazihi tazkirah. Tazkirah itu Quran sebenarnya. Peringatan Al-Quran. Orang kadang-kadang tak perasan. Dia apa sih ada tazkirah aja. Kalau benci kepada kumpulan-kumpulan yang tak suka, sebab kita fahamlah dia tak suka kepada kumpulan-kumpulan tentukan, bila tazkirah dia marah. Dia jangan marah kepada tazkirahnya. Kalau benci orang dia tak apa, tak masalah. Tapi bimbang benci kepada tazkirah, ini yang berat. Na'udzubillah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran ya, simptom, bahasa mudah simptom. Kalau orang dulu apa sebut? Petanda ya. Petanda orang nak beri hidayat, Allah Ta'ala sebut. Petanda orang nak sesatkan, Allah Ta'ala bersebut. Allah Ta'ala sebut orang yang nak disesatkan ni, kalau dia tak sedar, petandanya bila nak mendengar saja ayat Quran ataupun pengajaran Islam, dia mula sesak ni, mula sempit dadanya. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Sesiapa yang Allah nak sesatkan dia, petandanya ialah dia sesak nafas dia bila mendengar apa yang ada dalam Islam. Dia mula sempit, rasa tak? Itu tandanya. Kalau ada petanda nak kencing manis, apa kita buat? Kata doktor, potong kaki jari, ibu jari kaki. Potonglah, jangan biarkan. Kalau biarkan, menderita tak? Menderita kan? Memanglah semuanya mati. Akhirnya memang betul. Dia pun alasan lagi. Mati juga. Tak sakit pun mati juga katanya. Memang awak mati menderita. Kan potong dulu. InsyaAllah lah mungkin 4-5 tahun lagi boleh ada peluang. Mudah-mudahan dalam 4-5 tahun lagi itu kita gunakan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Kan begitu? Ini yang menjadi masalah sebagian kita ini. Dia bisa tanya termasuk insya-Allah ni dalam lewat ni. Bola sepak 2 jam tuan-tuan. Boleh duduk bertahan. Orang yang tengok line up untuk beli tudung di Farida tu, line up awal dah.
Kenapa bila kena 45 minit nak 1 jam ni dalam majlis ilmu rasa gelisah, la ilaha illallah. Ini kita kurang muhasabah diri kita. Tapi insya-Allah kalau kita niat kita baik, benar nak dapat cerita Allah, Allah Ta'ala akan tunjuk kita. Puncanya semua hati sebenarnya. Kalau sudah Allah Ta'ala lapangkan hati kita, insya-Allah baiklah. Kalau Allah Ta'ala sesatkan jiwa kita ni, ada petanda yang tidak baik kat situ, kena berbetulkan dalam hal itu. Kerana kita semua masing-masing tetap akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh lari daripada menemui Allah Ta'ala. Jadi janganlah sia-siakan masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kerana semuanya itu akan dipersoalkan di hari kemudian berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah yang bakinya lagi kita akan lihat dia, sebab ada pengajaran-pengajaran yang kita akan ambil melalui peristiwa ini. Walaupun kita lihat seperti tak ada apa-apa, kalau tak ada apa-apa, Allah tak akan sebut cerita itu dalam Al-Quran, ya, sebab Allah tidak akan mengatakan sesuatu yang sia-sia, mesti ada tujuannya. Maka perlulah kita mengambil iktibar daripada cerita-cerita yang terdapat di dalam Al-Quran, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sebut di dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil absar, liulil albab, ya, sesungguhnya pada kisah-kisah para rasul dan kaumnya ada mengandungi ibrah ataupun pengajaran bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Jadi sekadar itulah untuk minggu ini ataupun bulan ini. InsyaAllah mudah-mudahan bulan hadapan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita sentiasa akan dibukakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari kebaikan-kebaikan, untuk merebut peluang-peluang mencari kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa yang telah berlalu tak mungkin kita dapat semula, tapi masa yang akan datang insya-Allah kita boleh usahakan untuk mendapatkannya. Seperti biasalah, ya, kalau tak ada apa-apa kita tangguhkan kuliah kita bulan ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.